Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Kita mulakan insya-Allah malam ni. Kita ulang kaji dulu lah ya, ulang kaji lagi apa yang kita belajar dalam minggu lepas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita minggu lepas kita belajar tentang corak kata dasar corak kata kerja. Corak kata kerja kita ada 9 corak kata kerja. Ada 9 ya. Jadi kita sudah baca dalam wazan nombor 1 sehingga 9 ya. Sehingga 1 hingga 9. Fi'il madhi wazan dia fa'ala, wazan nombor 1 fa'ala, dan boleh pergi kepada fa'i dan juga fa'u. Tiga cara bacaan ini wazan pertama. Wazan kedua dia jadi af'ala. Kena ingat insya-Allah af'ala. Wazan nombor 2. Wazan nombor 3 fa'ala digandakan tengah ini jadi fa'ala. Nombor 4 menjadi fa'ala, dipanjangkan sedikit lepas huruf pertama tu. Nombor 5 ifta'ala dicelahi oleh alif dan ta tengahnya. Ini adalah dua imbuhan. Infa'ala alif dan nun. Tafa'ala daripada fa'ala juga daripada tamatta itu dari tafa'ala. Jadi daripada fa'ala menjadi tafa'ala tamatta juga. Dan terakhir sekali istaf'ala. Itu 9 wazan yang kita pelajari dalam minggu yang lepas. Kita ulang kaji sikit lagi. Saya ambil contoh daripada surah daripada Al-Quran Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil surah mana hari ini insya-Allah? Surah An-Nazi'at ya. Kita tengok surah An-Nazi'at dan cuba sebutkan wazan dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula daripada ayat ni ya. Ayat kita mulakan daripada hal ataka hadithu Musa. Mula kat situ insya-Allah. Hal ataka hadithu Musa idh nada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Baik. Saya ambil perkataan ata satu je. Dulu. Ata. Wazan apa kan ya? Ata kan ya? Ata. Tengok ya. Tengok perkataan ata tu. Ata. Cuba perhatikan dia kata dasar dia dulu. Kata dasar dia ialah hamzah, ta dan huruf illah. Ya. Ata, yakni hamzah, ta dan huruf illah. Ata. Ka dah masuk ya. Ka ni adalah engkau. Tak apa tu. Jadi ata. Ata. Ata wazan nombor berapa kan ya ata? Wazan nombor berapa ata? Tengok insya-Allah. Mari kita tengok dalam buku kita. Ba hamzah ya. Ba hamzah. Baik, sama kita tengok insya-Allah hamzah. Muka surat apa? Ba hamzah. Muka surat surat ata. Ya, ata ini dia. Ata muka surat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzah, ta dan huruf illah. Hamzah, ta dan huruf illah jadi jatuh pada wazan ini dia. Ini dia perkataannya. Hamzah, ta dan huruf illah. Huruf illah tu adalah ya ya. Huruf illah tu adalah ya. Jadi wazan ata itu wazan nombor berapa? Cuba tengok ya, wazan nombor berapa ata tu? Ata tu wazan nombor berapa ya? Cuba tengok kita punya jadual kita. Wazan nombor berapa kan ya ata? Ata wazan nombor satu sahaja, wazan satu. Ini wazan satu ya, tengok ya. Ini adalah wazan satu. Ata ni adalah wazan nombor satu. Ata. Cuma hujung dia ada huruf illah ya. Jadi ata wazan nombor 1 fa'ala. Maknanya datang. Datang. Jadi kalau yang nombor 2 ni dia panjang sikit. Bunyinya ata. Kalau panjang sikit itu jangan nombor apa kan yang ni. Ata ni nombor 1. Ini wazan nombor 1. Tepat lam ni ada huruf illah ya. Jadi ata bacanya. Yang kedua ata. Agaknya wazan nombor apa? 4. Wazan nombor 2. Nombor 2. Af'ala. Nombor 2. Sebab hamzah berjumpa hamzah dia jadi panjang.
Nama dia mat. Dalam orang belajar tajwid nama dia mat badal. Ingat mat badal. Mat badal. Dua hamzah berjumpa dipanjangkan. Macam perkataan Adam. Perkataan Adam tu asalnya Adam asalnya. Akhirnya dibaca Adam sebab dipanjangkan dua hamzah tu bergabung menjadi panjang. Jadi dia asalnya adalah Ata. Asalnya Ata. Akhirnya dipanjangkan jadi Ata. Jadi yang Ata ini wazan nombor 1, Ata ni wazan nombor 2. Beza sikit makna dia. Makna dia apa? Kalau Ata maknanya datang, kalau Ata maknanya mendatangkan. Mendatangkan ataupun memberikan. Ya, maknanya mendatangkan ataupun memberikan. Maknanya kita datangkan hadiah. Maksudnya kita beri hadiah lah. Mendatangkan zakat. Maksudnya kita beri zakat lah. Itu masuk Ata. Alhamdulillah. Baik. Baik. Itu Ata. Jadi kita tengok lagi ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka, adakah telah datang kepadamu? Hal ataka hadisu Musa, adakah telah datang padamu cerita tentang Nabi Musa? Iznada. Tengok saya pilih ni kita belum belajar habis lagi, kita pilih tu. Nada. Iz ni perkataan maksudnya tak kala, sewaktu. Nada, perkataannya adalah nada. Huninya. Jadi dekat dalam ni ada macam sekaligus tu. Is, sewaktu. Nada, itu perkataannya. Hu tu, nya. Ya. Jadi terpisahlah nya tu. Perkataan lain. Jadi perkataan yang kita nak ialah nada. Agaknya apa kata rasanya, insyaAllah? Kata rasanya nun, nada, dal, dan nun, dal, dan huruf apa ni? Huruf illah. Nada, yakni nun, huruf dal, huruf illah. Itu perkataan dia. Nun, dal, dan huruf illah. Tapi jatuh wazan nombor apa tu agaknya? Wazan nombor apa? Wazan nombor, tengok ya, dia adalah nada. Kalau nada, maknanya fa ini tempat na, lepas tu dal, lepas tu huruf illah kan? Jadi dipanjangkan na tu. Maksudnya dia jatuh pada wazan nombor 4. Ni, nada. Jatuh kat sini ya. Nada. Cuma tempat lam ni ada huruf illah dia tak boleh bariskan lah. Jadi nada. Baik, nanti cari di dalam perkamusan kita apa maksud nada. Kita sama insya-Allah. 190. 190. Kita tengok 190. 190. Nada. Ini dia. Ada. Nada. Ini apa ni? Nada. Nun, dal, huruf illah. Macam mana tu? Nun, dal, huruf illah ya? Nun, dal, huruf illah. Sebab tu huruf illah ni kita kena sebut huruf illah. Sebab kita tak pasti sama ada dia waw ataupun ya ataupun dia menyamar sebagai alif. Kat sini menyamar sebagai alif kat sini. Dia menyamar sebagai alif kan. Jadi dia punya huruf dia adalah nun, dal dan waw. Itu dia kata rasanya. Lepas tu kita kena pastikan mana yang kita nak mengikut wazan dia. Jadi kalau dekat sini wazannya adalah wazan nombor 4 ya. Nada. Betul nombor 4 tu? Nada. Nombor 4 ya. Fa'ala. Dia wazan dia fa'ala. Nada. Ini dia. Nada. Jadi wazan nombor 4. Apa maksudnya? Maksudnya ialah memanggil. Nada. Memanggil boleh, menyeru boleh. Nada boleh? Nada. Yang bawah ni wazan nombor apa kakaknya? Bawah ni. Bawah sekali ni Tanada. Cuba tengok tu. Tanada. Wazan nombor apa tu? Yang bawah tu? 7. Wazan nombor 7. Tanada. Jadi dari situ kita boleh belajar wazan, makna wazan tu. Dan fa'ala tidak ada makna. Bila kita pergi masuk ke dalam perkataan tu, baru kita dapat tahu makna dia, perubahan wazan tu. Jadi kita tak boleh bagi satu makna fa'ala
pergi kepada nombor 7 tafa'ala makna sekalian. Tak semestinya dia kita tengok setiap perbuatan tu sendiri. Kalau nada panggil, nadahu rabbuhu. Kalau memanggil, maknanya nadahu ketika memanggilnya oleh Tuhannya. Maknanya ketika Tuhannya memanggil, menyeru Musa. Bil wadi, di sebuah lembah yang suci, iaitu di Tursina. Jadi nada ni wazan nombor 4, nada nombor 7. Jadi dekat sini kita boleh tengok ya, nada ni memanggil, kalau jatuh kepada 7, di upgrade makna sikit. Di upgrade makna sikit. Jadi tanada maknanya saling panggil memanggil. Nada ya. Agaknya apa dia punya base meaning dia kat sini nada ni ya? Panggil, panggilan, sang panggil, memanggil. Panggil lah kan? Panggil lah. Nida. Nida dia adalah Quran. Nida'an khafiyya. Panggilan yang perlahan. Nida. Nadi. Nadi maksudnya? Kelab. Kelab. Maaf. Dalam Quran ada tu. Falyada'u nadiyahu sanada'u zabaniyah. Dalam Quran ada. Nadi. Apa kaitan di antara nadi panggil itu dengan nada memanggil dengan kelab tu? Ya, kelab ataupun perhimpunan tu panggil nadi. Kalau kelab malam dipanggil nadi lail. Kelab malam. Piramli sebutnya kalbun malami. Salah tu kan? Tak ada bahasa Arab kalbun malami. Itu reka dia. Nadi kelab. Baik, nadiyun. Jadi nadi kelab. Jadi 4 perkataan ni je keluar daripada Quran Karim. Nada, wazan nombor 4. Tanada, wazan nombor 7. Lepas tu keluar anak-anak dia sikit, nida dan nadi. Cukup insyaAllah. Disebut dalam Quran. Ini sahaja disebut di dalam kitab suci Al-Quran yang daripada perkataan nada tu. Jadi wazan nombor 4. InsyaAllah, is nada. Maknanya panggil. Dah terdapat dah tu, alhamdulillah. Is sewaktu nada menyeru, memanggilnya. Siapa menyerunya tu? Tuhannya di sebuah wadi, di wadi yang suci yang bernama Tua. Wadi Tua yang terkenal di Tursin itu. Baik. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Baik, perkataan ini agaknya apa wazan nombor berapa ni ke tagha ya? Tengok tagha. Tagha. Cuba dah. Agaknya wazan nombor berapa? Wazan nombor berapa tu? Tengok wazan nombor berapa? 1. Confirm nombor 1 ya. Tagha, dia kat sini jatuh. 3 huruf iaitu ta, ghain dan huruf illah. Huruf illah tu senyap dulu. Jangan bagi tahu apa huruf illah tu. Apa dia huruf illah tu? Sama ada wa ataupun ya ataupun alif. Tak adalah alif tu menyamar saja. Tapi dekat sini alif. Dia dekat tagha ni. Jadi bab ta ini tempat fa, tempat ain ni adalah ghain dan lam ni berhuruf illah ya. Tagha. Jadi nak dapatkan makna dia, kita kena pergi kepada kata dasar ta, ghain dan huruf illah. Sama kita pergi tengok insya-Allah. 142. 142. 142 tagha. Nampak. Ta'ain, tagha. Ini dia tagha. Ini dia tagha. Tagha, ini dia. Ya. Tagha. Rupanya huruf illah ni adalah ya ya. Huruf ilahnya ya. Tadi sama juga bentuknya tapi tadi huruf ilahnya waw. Ini huruf ilahnya ya. Tagha. Tagha bermaksud melampaui had. Lampau lah. Melampau. Tagha. Tagha ya. Tagha. Jadi melampau maksud tagha ni ya. Di dalam Quran disebut taghal ma'u. Al-ma'u air. Taghal ma'u. Maknanya air itu apa? Air itu sudah melampaui had. Maksudnya banjir lah. Cerita Nabi Nuh taghal ma' amalnakum fil jariyah. Jadi tagha maknanya melampau. Jadi kat situ kita boleh tengoklah kat mana Quran itu ya. Jadi kalau orang baca ketua idhhab ila fir'aun innahu tagha. Sesungguhnya dia telah melampaui had, terlampau.
Seterusnya kita tengok perkataan nah. Ini perkataan agak sukar sikit ni ya. Fa'arahu. Kita tengok ya fa'arahu. Arahu ni ingat sekali ya, sebab ini perkataan ni agak sukar kalau kita ingat. Jadi sekali saya beritahu ni insya-Allah ingat perkataan ni saja. Ini saja, ini special ni arahu ni. Arahu ni special sangat-sangat perkataan ni. Sebab apa? Dia terlalu banyak huruf illah dan hamzah. Kita kata dalam bahasa Quran ini, dia yang ada problem sikit apabila ada huruf illah dan ada satu lagi nama dia hamzah. Hamzah juga dia mengganggu wazan. Begitu juga dengan huruf illah. Hamzah tu tadi kita tengok perkataan apa tadi tu? Perkataan ata kan? Dia ada hamzah, dua hamzah berjumpa, akhirnya terpaksa dia apa? Digabungkan sekali ya. Itu hamzah. Baik. Perkataan ara ni ingat sekali insya-Allah kita bagi tahu sebab ini perkataan ni wujud dalam bentuk macam ni sekali je. Perkataan ini saja, perkataan ara ni saja ya. Perkataan ara ni dia tak nampak dia kata dasar itu, tak nampak tu. Agak-agaknya apa kata dasar je agaknya? Agak-agak dia. Rumit tu. Tak apalah, satu-satunya. Ara. Hamzah, ra. Fa'ara. Ro'a. Fa'ara tak ada dalam Quran. Tak ada dalam Quran. Tak ada. Ini mudhari kan? Tak bukan. Ini fi'il madhi. Sikit lagi wazan nombor 1. Fa Fa ni maka ya. Ro'a. is madhi. Ya, fa tu buang. Fa tu buang. Fa tu makna maka. Baik. Hu pun kita buang iaitu hunya kan. Jadi yang tinggalnya apa dia? Tinggalnya adalah ara. Ara. Okey baik. Apa kata dasarnya agak-agaknya? Agak-agaknya. Hamzah. Hamzah, ra, ro'a, ya, ra. Kalau kata hamzah, ra. Hamzah ni sebenarnya hamzah wazan ni. Ini hamzah ni. Ini hamzah wazan nombor 1. Kita tengok ya. Ini special sebab terlalu banyak huruf illah dalam perkataan ni. Ini adalah hamzah ni. Hamzah apa? Ini adalah hamzah. Hamzah wazan. Wazan nombor 2. Okey baik. Jadi perkataannya apa? Bila buang hamzah ni, ara. Dia perkataan ni ialah ara. Jadi bagi kita ingatnya ru dia macam ni. Ru dia ialah ra, hamzah, huruf illah. Ra, hamzah, huruf illah. Sama kita tengok insya-Allah. Ra, hamzah, huruf illah. Apa anda Ustaz? Ini minta maaf, ini susah sikit tapi tak apa. Kita Quran terlalu banyak perkataan ni ya. Okey, dia Ro'a jadi aro. Ro'a. Nanti. Ro'a jadi aro macam mana? Bukan mudhari pula ya? Ingat bukan mudhari, bukan fi'il madhi. Ra, ingat ya? Dia punya ra, hamzah dekat tengah ni, lepas tu huruf illah. Huruf illah ya. Okey, kita cari dulu. Cari dulu nanti saya bagi tahu macam mana jadi gitu ya. 109. 109. Baik. 109 ya. Ini perkataannya. Tengok ni perkataannya. Okey, ini perkataannya. Tengok ya. Okey, baik. Ini dia. Dia kata dasar dia apa dia? Ra, hamzah, ya. Baik, perkataan pertama ra'a. Ra'a ini wazan nombor 1. Fa'ala. Cuma di akhirnya ada huruf illah, maka tak dibariskan. Jadi ra'a, fa'ala, ra'a. Begitu. Selesai insya-Allah tu. Yang dash nanti dulu, kita belum baca lagi. Ra'a. Masuk ra'a tu apa? Ra'a tu maksudnya lihat ataupun berpandangan, pendapat ataupun mimpi. Ada 3 makna. Oh ya Allah, mimpi pun boleh, lihat pun boleh, memberi pendapat pun boleh. Okey baik. Ra'a. Ra'a wazan nombor 1 kan? Okey, cuba jadikan dia wazan nombor 2, ra'a tu. Macam mana wazan nombor 2 dia? Kalau maknanya wazan nombor 1 ra'a, wazan nombor 2 dia akan memberi makna memperlihatkan, menampakkan, to show, mempernampakkan. Ara. Jadi dia jadi apa? Kalau kita tengok dia punya asal dia, kalau letak hamzah dia di ujung ni, dia akan jadi, cuba sebut sebutan dia. Ar. Sekali lagi insya-Allah. Ar'a. Af'ala, ar'a. Ar'a, akhirnya dia jadi ara. Macam mana jadi ara tu? Begini ya. Dia sebenarnya ada hamzah dekat sini. Asalnya ialah ar'a asalnya.
Asalnya adalah ada hamzah kat sini. Ar'a. Ar'a. Akhirnya direngankan hamzah tu, akhirnya menjadi arah. Ini perkataan satu je, perkataan lain tak ada tengah. Ini je. Ingat gitu insya-Allah ya. Ara tu wazan nombor 2. Asalnya ialah ar'a. Tu wazan nombor 2 tu. Ara. Yang ni wazan nombor apa ni? Di bawah ni. Ini wazan nombor apa? Ini? Wazan 4. Oh, ini wazan nombor 4. Fa'ala. Ini wazan nombor 4. Yang ini wazan nombor Fa'ala. 7. 7. Kita ada hanya berapa wazan sajalah. Jadi ra'a wazan nombor 1. Ar-ra'a hustaghna. Lepas tu wazan nombor 2 ara sebutnya, tapi sebenarnya sebutan sebenarnya ialah ar'a. Suka nak sebut tu akhirnya entah macam mana, akhirnya perkataan tu berkumpul, akhirnya disebut ara saja. Ara. Kalau kemudian dia jadi ra'a, tu wazan nombor 4. Macam menunjuk-nunjuk. Ra'a nampak. Jadi kat sini dia maksudnya semua macam lihatlah. Lihatlah, cuma ara ni memperlihatkan. Ra'a ni nunjuk-nunjuk, riak. Tara'a ni nampak. Nampak jelas. Tara'a. Ustaz boleh tanya? Ya, ya. Okey, yang ar'a tu hamzah yang didatangkan hamzah dari wazan 2 tu. Jadi hamzah yang kedua tu ar'a yang hamzah dihilangkan. Dihilangkan. Lepas tu baris dia yang sebelum tu ambil ra tu, sambil ra tu ambil. Jadi ra tu dibariskan baris atas. Baris atas. Walaupun asal dia mati. Mati sebab dia ambil yang hamzah punya tu, dia buang hamzah akhirnya masuk dalam baris mati. Jadi hamzah kedua tu dihilangkan. Dihilangkan, baris dikekalkan pada ra. Jadi ar'a. Akhirnya menjadi apa? Ara. Insya-Allah tu dapat tu. Ini special sikit lah, ni special sikit, tapi kita dalam Quran banyak sebut ni dalam Quran ni ra'a ni. Ra'aita, ra'ai, ar-ra'a, hustaghna, banyak. Jadi tak ada masalah tu insya-Allah, ini satunya. Tapi perkataan ini terlalu kerap di dalam Quranul Karim. Baik. Baik, fa'arahu. Maksudnya apa tu? Lalu dia memperlihatkan, kan? Maksudnya memperlihatkan. Lalu dia memperlihatkan. Lalu dia, yakni Allah, memperlihatkan kepada Nabi Musa itu ayat yang terbesar, ayat yang agung. Memperlihatkan kepada siapa tu? Oh bukan. Nabi Musa tu memperlihatkan kepada Firaun. Maksudnya memperlihatkan mukjizat yang besar. Maknanya memperlihatkan mukjizat yang besar. Apa mukjizat yang besar tu kan ya? Hari itu kita kata mukjizat apa ya? Mukjizat Nabi Musa. Ular tukar menjadi ular dan sebagainya lah. Itu fa'arahu. Maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Firaun tanda ataupun mukjizat yang besar. Apa Firaun buat? Kazzaba wa asa. Baik, kazzaba. Fa tu maka tak masuk ya? Fa tak masuk. Jadi perkataannya hanyalah kazzaba dan walid dan asa. Jadi kalau kazzaba ini kita bisa satu insya-Allah. Kazzaba. Cuba tengok di kata-kata dasar dia kazzaba. Kaf, za dan ba. Itu kata dasarnya. Wazan berapa katnya sampai tu? Wazan nombor? Wazan nombor 3. Iaitu fa'ala, kan? Fa'ala. Jadi dia ada makna sikit berbeza. Kalau kita tengok dalam kamu kita ni, jom kita sama tengok ke surat berapa? Kazaba. Kazaba. Muka apa katnya kalau kazaba? Kaf 1 175 175 179 ya. Kazaba. Itu dia kazaba. Ini dia. Berbohong. Jadi katanya kazaba kaf dha kaf ra 175. 175. Ini dia kazaba kaf dal. Ini dia tempatnya. Baik, kita bilang wazan insya-Allah. Kata dasarnya dah jumpa dah kaf za dan ba. Ini kazaba. Ini wazan nombor apa ni? Kazaba. Wazan nombor 1. Kazaba. Lepas tu yang bawah ni kazaba dengan ada satu tengah, jadi dia jatuh wazan nombor 3. Kazaba. Jadi atas ni kazaba, yang bawah ni adalah
kadzaba dengan makna berbeza, iaitu berbohong. Yang nombor satunya berbohong, yang nombor tiganya adalah kadzaba, maknanya menuduh. Apa menuduh? Menuduh berbohong. Maknanya kita kata orang tu bohong, tu kadzaba. Dia samalah dengan perkataan kalau kafara, ataupun perkataan sadaqa, benar, membenar. Kita kata orang tu benar, sadaqa. Sama je lah. Kadzaba, berbohong. Kadzaba, menuduh seseorang tu berbohong. Kadzaba, beza sikit insya-Allah ya. Kadzaba. Jadi kat situ fakadzaba. Siapa tu? Lalu dia mengatakan, maknanya Firaun tu mengatakan Musa itu bohong. Lalu dia menuduh Musa berbohong. Tak cukup dengan menuduh Nabi Musa berbohong, dia juga asa. Asa katnya kata wazan nombor apa katnya asa tu? Asa. Wazan nombor 1 juga sama dengan fa'ala macam Torah tadi juga, iaitu fa'ala, ain, sa' dan huruf illah. Sama-sama tengok ain, sa' huruf illah. Ain, sa' huruf illah, wazan nombor 1 tu. Jadi kalau asa jatuh pada wazan nombor 1. Muka surat apa tengok ya muka surat? Muka surat apa asa? 251. 151. Asa. Itu dia asa. Tengok ya. Ain, sa' dan ya. Itu dia. Ini dia ain, sa' dan ya. Oh, atas ni ada juga ain, sa', waw. Ada juga ain, sa', waw. Ain, sa', waw. Ada juga. Ada juga ain, sa', waw. Tapi ain, sa', waw ni dia lebih maknanya tongkat. Tongkat. Tak apa, itu satu je, asa. Yang ni kita nak. Asa ya, iaitu ini wazan nombor 1 ya, asa. Apa maksud wazan nombor 1 tu? Asa. Asa. Engkar ataupun derhaka, asa. Daripada perkataan ini keluar perkataan maksiat ni, maksiat ya. Maksiat tu daripada sinilah. Asa. Sebab itu di dalam pepatah Arab, dia ada satu pepatah Arab, dia kata al-asa liman asa. Maksudnya bagi tongkat orang yang derhaka. Orang yang derhaka tu bagi tongkat. Dia masa belajar pada budak, kalau tak dengar tak buat kerja rumah, bagi tongkat aje. Dulu zaman dulu rotan kita kata al-asa liman asa, dia kata. Asa yang pertama tu ni tongkat. Al-asa, tongkat. Tongkat ini, bagi tongkat ini, liman, li tu untuk, man tu siapa. Asa yang kedua ni ialah derhaka ataupun engkar. Bagi tongkat kepada yang derhaka, yang engkar. So, itu kata empat Arab. Al-asa liman asa. Baik, itu fakadzaba wa asa. Summa madza? Summa kemudian. Summa adbara. Ini kata adbara pula. Adbara. Wazan nombor berapa kan adbara ni? Kata dasarnya adalah dal, ba dan ra. Dal, ba dan ra. Dia kata dasarnya dan jatuh pada wazan nombor 2 ya. Iaitu adbara. Jadi af'ala. Yang kita dah nampak dah tu alhamdulillah. Yang pentingnya kita dah nampak dah. Dia punya kata dasar dia da, ba dan ra. Lepas tu dia jatuh pada wazan kata kerja nombor 2 adbara. Jadi kita walaupun kita belum tahu makna lagi, kita dah dapat dia punya pattern dia tu. Itu yang penting ya. Jadi kalau kita dapat pattern tu, kita pergi pada kamus dal, ba dan ra. Jadi kita pergi 103 ya. 103 dabara. Dah jumpa dah. Ini dia. Ini dia dabara. Ini dabara ni ya. Dabara. Dan kita terus pergi kepada nombor 3 lah. Nombor apa? Wazan nombor 2 lah. Sebab kita nak tadi adalah adbara kan? Adbara. Jadi terus kita pergi kepada wazan nombor 2. Adbara. Inilah.
Adbara. Okey, adbara. Yang ni ya dabbara ni, dabbara. Dabbara tu nombor 3. Tadabbara, tadabbara nombor 8. nombor 8. Tadabbur. Itu dia. 8 ya. Itu kata-kata dabbara. Jadi kita ambil yang ni lah, ambil adbara. Adbara ni maknanya pusing ke belakang. Adbara maksudnya pusing ke belakang. Adbara. Apalah kita tahu dia punya kata dasar dia, alhamdulillah. Fahasyara. Perkataan nada dah jumpa dah. Nada tadi. Apa maksud nada tadi dia? Nada seru. Hasyara belum jumpa lagi. Hasyara. Kata dasar ialah ha, shin dan ra. Jatuh pada wazan nombor 1 ya. Hasyara wazan nombor 1. Jadi kita pergi, kalau kita dah tahu dia punya kata dasar dia itu, kalau kita pergi kepada ha, shin dan ra, jumpalah. Tapi mesti kita ambil wazan nombor 1, jangan ambil perkataan lain. Ambil wazan nombor 1 saja. Okey, kalau kita pergi hasyara, apa maksud hasyara? Muka surat berapa hasyara? 92. Hasyara. Bukan hasara, hashin. Itu shin. Hashin ra. Jadi hashin ra, ha sad, ha sya si. Mana hasyara? Ini dia satu-satunya. Ini je perkataannya. Hasyara. Fa'il mudhari'nya. Fa'il mudhari' kita belum belajar lagi. Fa'il mudhari' kita belajar minggu depan insya-Allah. Minggu depan kita akan masuk macam mana nak berubah daripada fi'il madhi dia wazan nombor 1 ni kepada mudhari'. Kita akan belajar dalam minggu depan insya-Allah. Jadi hari ini kita guna kaji lagi supaya kita mantapkan dulu wazan-wazan kita tu insya-Allah sebelum kita pergi pada mudhari'. Hasyara, ini wazan nombor 1. Kita ada wazan lain lagi lah, nombor 1 saja. Hasyara maksudnya menghimpunkan. Sebab itulah kita kata padang mahsyar. Mahsyar. Tempat perhimpunan kita di akhirat nanti insya-Allah, iaitu di padang mahsyar. Fahasyara, lalu dia menghimpun semua. Dia menghimpun rakyat dia. Fanada, lalu dia menyeru. Ana rabbukumul a'la. Fa'akhaza. Cuba dapatkan dia kata dasar dia akhaza. Hamzah, kha dan zal. Wazan nombor apa sebenarnya tu? Wazan nombor 1. Dah jumpa dah tu. Akhaza maksudnya ambil ataupun tangkap ataupun hukum. Dia ada mana ambil, tangkap, hukum. Ingat polis je akhaza. Ingat polis. Polis tu tangkap pencuri ataupun dia lepas tangkap ambil apa nama ni, ambil, tangkap, hukum. Akhaza ada 3 makna. Akhaza 3 makna. Tangkap, ambil, hukum. Pergi ambil kat rumah, tangkap masuk penjara, hukum. Akhaza dah tu. Fa akhazahu Allahu nakal al-akhirah wal ula. Cukup tu insya-Allah. Kita ambil yang bawah ni pula sikit lagi. Secara cepat ya. Tengok aghtasha. Tengok aghtasha. 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 Wazan nombor berapa aghtasha sebenarnya? Aghtasha. Kata dasarnya adalah ghain, ta dan shin, wazan nombor 2. Ingat tu insya-Allah. Kalau pergi dalam kamus kita garanti jumpa perkataan aghtasha. Ghain tasha. Tengok ghain tasha. Apa maksud ghain tasha? Ghain tasha, ghain. Mana ghain? 157. 157. Ghain tasha. Ghain ta. Ni satu-satunya. Satu je perkataan ni Dalam Quran sekali ni je jumpa sikit je. Aghtasha. Maksudnya aghtasha tu menggelapkan malam lah. Aghtasha lailaha wa akhraja. Akhraja dah jumpa banyak kali dah. Akhraja wazan nombor 2 daripada kata dasar kharaja jadi akhraja, mengeluarkan. Kita dah banyak kali jumpa kan itu kan. Kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Kita boleh buat satu andaian lah. Kalau wazan 1 kepada wazan nombor 2 ya.
Kita boleh buat andaian lah. Daripada kharaja wazan nombor 1, kemudian dia ke akhraja wazan nombor 2. Dia lebih makna kalau kharaja ini maknanya keluar, kalau dia pergi kepada wazan nombor 2 dia maknanya mengeluarkan. Ingat gitu je. Itu perubahan wazan 1 dan 2. Kebanyakannya perbuatan yang 1 kepada 2 itu dia akan memberi sedikit makna melibatkan orang lain. Kalau kharaja keluar, kharaja kharaja pada mana? Kharaja keluar. Kalau akhraja mengeluarkan. Itu je. Insyaallah. Ingat cara itu. Akhraja mengeluarkan. Akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Akhraja juga ni. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Cuba dapatkan yang perkataan ini kata rasa apa dah arsaha ni. Ini saya pilih ya. Arsaha. Rosin. Bukan rosiha, bukan rosiha, bukan. Rosin. Huruf illah. Jadi kata rasanya adalah huruf illah. Rosin huruf illah. Rosi huruf illah dan dijatuh pada wazan nombor 2 ya. Dekat sini jatuhnya. Arsa nombor 2. Arsa. Cuma tempat lam ini ada huruf illah, jadi kita pergi kepada rosin dan huruf illah. Cuba tengok insya-Allah rosin dan huruf illah. Rosin dan huruf illah. Satu. Bawah sekali itu rosin huruf illah. Rosin huruf. Ini dia perkataannya. Rosin waw ya. Rosin waw. Arsa. Arsa maksudnya menetapkan ataupun pasang sauh. Dia kalau sauh dia panggil arsa. Arsa. Memasang kalau kapal itu pasang sauh. Kalau apa nama ni? Kapal itu pasang sauh lah, sebab kalau kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ada pernah tak? Tapi itu perkataan lain, kita belum belajar lagi tu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursa. Mursa tu maksudnya pasang sauh. Maksudnya dengan nama Tuhan, tempat dia bergerak dan tempat dia memasang sauh. Maksudnya dia berhenti pakai pelabuhan. Dia panggil mursa. Tak apalah, tu belajar kemudian insya-Allah tu. Dari perkataan arsa wal jibala arsaha. Dan bukit-bukit itu Allah Ta'ala tetapkan dia ataupun pasang sauh. Sebab tu bukit-bukit bukau ni sebenarnya dicipta oleh Allah Ta'ala untuk menjadi sauh pada bumi. Itulah dia panggil sebagai sauh supaya bumi pasak. Kita panggil pasak. Itu dia. Baik. Alhamdulillah, nampak kajian kita dah nampak tu sikit tu okey, kita ambil perkataan ni pula ni. Sikit lagi. Tara dah jumpa tadi, jangan tu perkataan sama itu jumpa tara kan. Sama tadi je. Fa amma man tara, amma tu apa? Manakala orang yang tara, melampau tadi tu. Wa amma man tara wa asara. Kita ambil perkataan wa asara. Wa tu dan asara. Ini penting untuk kita tahu tu insya-Allah. Ada masa sikit gitu jom. Asara. Ada nombor berapa asara tu ya? Waw tu dan asara. Kata dasarnya adalah hamzah, tha dan ra. Cuma kita nak tahu dia punya wazan nombor berapa tu supaya kita dapat tahu makna dia tu. Insya-Allah. Muka surat berapa tu? Hamzah, tha, ra. 66 ya? 66 asara. Ini dia. Itu dia. Ini dia perkataannya. Asara. Ini perkataannya. Asara. Tengok tu. Asara. Inilah perkataannya. Cuma bentuk di dalam Quran ini, bentuk di dalam Quran tu sama je sebutannya. Sebutannya sama saja. Cuma dalam Quran ditulis macam ni. Dalam Quran ditulis asara.
Tapi cara bacaannya sama aja. Yang ni pun bacanya Asara. Yang ini pun samanya Asara, sama je. Cuma bentuk penulisan dalam Quran itu dia baca tu bentuknya. Bentuknya macam tu ya. Sama aja. Asara. Yang ni patah juga Asara, sama saja. Agaknya wazan nombor berapa kan itu? Antara 4 wazan. 1, 2, 3, 4. Dua kot, Ustaz. Kan fa'ala. Nombor 4. Bukan. Nombor 2. Dua. Itu keliru sikit. Keliru sikit tu. Sebab kita kena letak nombor itu nombor 2. Dia bukan nombor 4. Macam mana nak tahu nombor 2, nombor 4? Nanti kita belajar fa'il mudhari' kita tahu. Fa'il mudhari' kita tahu nanti. Sekarang ni kita tahu dia sama aja nombor 2 ataupun nombor 4. Tetapi dekat sini nombor 2. Nombor 2 tu. Asara nombor 2. Nombor 2. Asara. Asara maksudnya mengutamakan. Mengutamakan. Asara. Mengutamakan. Wa asara, dan dia mengutamakan al-hayatad dunya. Asara al-hayatad dunya. Okey, baik. Dah kita tengok tu perkataan yang kita jumpa tu selalunya dia berulang dalam Quran ni. Bagus sekejap lagi kita jumpa mursal kan, ada rasin hamzah tadi kan. Bagus sekejap kita jumpa tadi rasin dan huruf illa kan. Maksud apa jadi arsal tadi? Melabuhkan sauhnya. Ataupun melabuhkan. Kalau bukit maknanya menetapkan. Kalau kapal melabuhkan sauh supaya dia tak bergerak kapal tu, dia labuhkan sauh kan. Mursal. Bismillahirrahmanirrahim wa ya Allah, jumpa lagi. Tapi cuma kita dah tahu dah root dia tu, dah tahu dah makna dia, tapi cuma kita tak belajar lagi dia punya bentuk murs tambah mim pula dah. Kenapa masuk mim tu kita akan baca kemudian insya-Allah. Jadi maksud dia pun kalau nak tahu sikit je, yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka itu bertanya engkau wahai Muhammad tentang hari kiamat. Bilakah sauhnya berlabuh? Bilakah masa sauhnya berlabuh? Maksudnya hari kiamat ni macam dia tak sampai lagi, dia tengah on the way kepada kita. Tapi bila sampai tu, bila sangat melabuh dia, tak tahulah. Itu dia Musa tu. Ya Allah, nanti ayat dia. Jadi itu dia pelajaran kita malam ni. InsyaAllah kita ulang kaji saja. Lepas ni baru kita akan pergi kepada fa'il mudhari'. Ada satu lagi tertinggal. Masya Allah, tinggal kat sini. Khafa. Cuba dapatkan dia punya kata dasar dia khafa. Dia sama. Khafa. Macam mana tu khafa ya? Wa amma man khafa, mana kata orang yang takut. Khafa ya. Apa kata dasar dia katanya? Huruf illah. Ini huruf illah ya. Huruf illah dan fa. Huruf illah dan fa. Baik. Huruf illah dan fa. Jom sama-sama tengok. Huruf illah dan fa. Itu surat 100. Biasanya kalau yang ada huruf illah kat tengah ni dia akhir kan? Itu senang kita pergi kalau dia teknik dia kalau nak cepat kan, dia huruf illah ni dia akan berada ba kha di last sekali. Dia akan huruf illah dan fa. Ini dia. Huruf illah dan fa. Dia akan ada kat sini. Huruf illah dan fa. Itu dia. Khafa. Ni kan? Khafa. Wazan nombor apa kan? Wazan nombor apa tu? Tengok wazan nombor apa? Wazan nombor 1. Kita kira dia wazan nombor 1 ya. Kenapa wazan nombor 1? Sebab dia punya 3 huruf yang tengahnya tu huruf illah ya. Tengah ni. Tepat ain ni adalah diganti dengan huruf illah. Jadi fa'ala. Wazan ni tetap fa'ala. Cuma dia tengah ni ada huruf illah. Jadi sebab itulah dia tak boleh kata khawafa. Dia kena sebut khafa. Bertukarlah waw itu, huruf illah itu bertukar menjadi alif kat sini. Akhirnya menjadi khafa. Wa amma man khafa maqama rabbih. Itu khafa. Itu maksudnya maksud khafa wazan nombor 1 tu khafa. Wazan nombor 1 maksudnya takut. Khafa.
Khafa. Yang ini je perbuatannya, ini perbuatan. Yang kita belajar ni daripada wazan satu fi'il ni semuanya kata dasar atau apa nama ni? Corak kata kerja untuk apa tu namanya? Untuk kata kerja saja. Dia tidak kena-mengena dengan perkataan lain. Dia kata kerja saja. Jadi kalau kita jumpa dalam Quran, khaufun, dia tak termasuk kata kerja tu. Khaufun ni dia tak ada wazan ni. 9 wazan tak ada masuk, khaufun tak ada kan? Jadi dia ni bukan perbuatan. Ini bukan perbuatan khaufun. Yang perbuatannya yang ni sahaja. Khafa. Yang kita color. Supaya kita senang nampak tu, kita colorkan dengan warna biru. InsyaAllah. Khafa, fi'il mudhari', ya khafu. Daripada yang bawah ni pula, yang bawah tu khawwafa. Tak nampak pula yang tu. Khawwafa. Tu macam nombor apa tu? Yang khawwafa bawah tu. Khawwafa. Khawwafa wazan nombor 3. Jadi nombor 1 khafa, nombor 3 khawwafa. Perubahan 1 hingga 3. 1 maknanya takut, 3 maknanya menakut-nakutkan ataupun memberi ancaman. Khawwafa. Jadi dia memberi makna menakut-nakutkan. Kalau khafa, takut, dia sendiri takut. Khawwafa, dia takut-takutkan orang ataupun mengancam orang lain. Itu maknanya khawwafa. Jadi kita dapat sikit idea tu macam mana berubah daripada wazan 1, 2 dan 3. Itu dapat dah tu kan. Dia punya sikit makna dia. Sebab itulah kita tak boleh nak bagi tahu dia punya makna tu. Ada setengah kita kalau belajar wazan ni kan, dia kata cuba tu bagi tahu saya makna apa. Makna apa fa'ala af'ala ni, makna apa? Tak boleh nak bagi tahu makna lah, sebab dia belum jadi perbuatan. Dia tu hanyalah corak baru. Dia tu acuan ataupun dia panggil apa? Template saja. Template tak ada makna. Dia ada makna bila kita masukkan perkataan ini ke dalam perbuatan tu. Barulah kita nampak, oh nombor 1 khafa, oh takut. Nombor 3 fa'ala, khawwafa, menakut-nakutkan. Oh 1 makna takut, yang ketiga maknanya menakut-nakutkan. Oh gitu rupanya, baru nampak tu. Baru nampak tu. Itulah cara dia. Jadi kita nak terangkan makna sesuatu ni memang tidak ada. Ini hanyalah apa nama ni, corak ataupun pattern sahaja. Satu lagi sebelah Ustaz. Takhawwafa. Takhawwafa ada satu lagi. Oh betul. Takhawwafa ada satu lagi. Iaitu takhawwafa. Takhawwafa. Takhawuf tu lain pula. Itu lain. Sebab tak ada takhawuf kat sini kan? Tak ada kan? Tak ada takhawuf. Dalam Quran. Buku lama. Saya tanggalkan. Sebab itu masdar yang kita buang sebab benda tu boleh dipelajari. Takhawuf maksudnya takut. Takhawwafa maksudnya trauma ataupun takut-takut. Takhawwafa. Alhamdulillah. Saya ingat nampak tu sikit insya-Allah tu Cuba tengok lagi ni yang huruf illah ni kat sini kebetulan saya tunjukkan ni. Kalau kata dasar, contoh kata dasar khayara ni khayara. Kata dasarnya khayara. Cuba perhatikan ya, khayara. Kalau dia punya ikhtara ni macam nombor apa? Kalau ikhtara. Macam nombor apa agaknya? Ikhtara. Macam nombor apa agaknya? Itu rumit sikit tu. Rumit sikit. Okey, ada rumit sikit. Tak apa-apa, kita kena belajar. Kalau khayara, khayara kata dasar dia kan. Lepas tu dia pergi jadi ikhtara. Ni macam nombor apa agaknya? 5. Wazan nombor 5 duduk kat sini. Ifta'ala. Kenapa jadi ikhtara ni? Sebab dia kita kata tadi, di kata dasar dia ialah kha, huruf illah dan ra. Datang dekat sini ikhtara. Ikhtara. Itu wazan nombor 5. Takhayyara. Tafa'ala. Wazan nombor 8. Itu dah kita nak faham tu ya. Kalau kita tengok perkamusan kita ni, kita letak ni semuanya yang kala-kala tu boleh masuk wazan. Contohnya macam ni kan. Macam ni. Khayyala. Ni macam nombor apa kan? Khayyala. Wazan nombor? Wazan nombor 3. Kata dasar khayyala. Fa'ala.
Itu dia. Fa'ala. Fa'ala. Jadi fa'ala, khayyala. Ikhtala. 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 Dia jadi ifta'ala. Nombor apa tu? Nombor 5. Ikhtala. Nombor 5. Cara macam tu lah. Cara macam tu lah kita belajar dia punya wazan dia tu. Jadi kalau bila kita dah dapat dia punya trace wazan itu, dia akan jadi senang lah kita nak cari makna. Tapi bila kita cari makna tu, kita cari makna betul-betul wazan dia. Jangan pergi ke wazan lain. Ada setengah orang tu dia pergi wazan lain. Jadi dia tak kena lah. Tak kena lah makna dia tu. Kalah lagi lah. Contoh kita ambil contoh lagi. Contoh lagi. Ada masa sikit lagi. Kita pergi tengok. Kalau macam ni senang. Zabaha. Ini wazan nombor 1. Zabbaha. Wazan nombor 3. Tengok makna segi makna 1 hingga 3 ni kan. Zabaha maknanya sembelih kan. Sembelih. Kalau pergi ke nombor 3, zabbaha jadi maksudnya membunuh ataupun sembelih juga. Dia memberi makna, kalau zabbaha tu sabdu di tengah tu, dia memberi makna ekstrim sikit. Maksudnya kalau zabbaha tu sembelih binatang, sembelih apa tu kan. Tapi kalau zabbaha tu yuzabbihuna abna'akum dalam itu. Maksudnya dia membunuh, sembelih dan melakukan pembersihan etnik. Zabbaha tu maksudnya melakukan pembersihan etnik lah. Masa moden sekarang ni lah zabbaha tu. Cuma zabbaha, sembelih habis orang. Sembelih habis orang Yahudi tu. Al-Quran sebut. Kalau zabbaha tu sekat sembelih binatang ekor je. Kalau zabbaha, maknanya dia ekstrim. Jadi 1 nombor ke-4 tu dia boleh 1 ke-4 tu, 1 ke-3 tu dia boleh juga memberi makna sedikit ekstrim. Sedikit ekstrim. Jadi saya ingat itu cara kita nak faham. Kalau kita nak bagi makna fa'ala tu boleh. Kita kena kena macam tu, kita kena buat tengok setiap perkataan. Contohnya zahaba. Zahaba maknanya zahaba ni wazan nombor 1. Zahaba. Azhaba wazan nombor 2. Baru kat sini kita baru tengok makna dia, nampak dia punya makna dia. Zahaba pergi ataupun bawa pergi, zahaba bawa pergi. Azhaba menyahkan, menghilangkan. Macam mana beza tu? Dia punya zahaba pergi. Azhaba menyahkan. Menyah maksudnya suruh dia pergi lah. Suruh dia berambuh lah. Azhaba. Sebab itulah kita baca doa keluar tandas. Alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza. Segala puji bagi Allah yang menyahkan, menghilangkan daripada kami segala kekotoran. Alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Zahaba pergi, azhaba menyahkan. Itu dia. Okey, itu cara-cara kita boleh belajar kat situ. Macam mana kita nak dapatkan dia punya makna setiap pattern tu. Tapi tidak ada sebenarnya, dia tidak ada satu standard yang boleh kita pegang lah. Cuma kita boleh agak-agak je lah. Kalau 1, zahaba pergi. Nombor 2, azhaba menghilangkan, menyahkan, suruh dia pergi. Gitu je. Itu ya boleh bantu ya. Sebab ada soalan, banyak orang tanya soalan. Cuba terang sikit kau apa makna af'ala, tafa'ala, infa'ala tu apa maksud dia. Susah nak bagi tahu tu. Dia kena main kat sini baru kita nampak dia punya tu dia tu. Tengok ni ya. Tengok kat sini. Raba ni wazan nombor 1, nombor apa ni? Raba wazan nombor 1. Raba, ujung dia ada huruf elah kan? Raba, maknanya meningkat. Arba, meningkatkan. Ya, meningkatkan. Arba. Tengok tu, daripada meningkat, arba meningkatkan. Rabba lain makna sikit lah. Ada macam tu tak? Ada juga macam tu. Ada juga. Kalau nombor 3 je lain makna sikit. Jadi kalau rabba maknanya meningkatkan. Arba, rabba meningkat. Arba meningkatkan. Rabba mendidik pula. Tengok tu. Dia sikit je makna dia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Makna dia meningkat, meningkatkan, membesarkan atau mendidik.
makna hampir-hampir, cuma dia punya wazan berbeza. Dia main kat situ lah. InsyaAllah. Jadi saya nak jawab soalan ada kita punya kawan kita tanya berkenaan itu kan. Baik, saya ambil contoh yang lain insyaAllah supaya nampak sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil perkataan apa? Perkataan apa ya yang mudah-mudah sikit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Rahiba. Ni macam ni ya. Rahiba. Yang ni cuba bilang wazan dia. Rahiba. Wazan nombor rahiba. Wazan nombor 1. Rahiba 1 ya. Arhaba. 2. Arhaba. Arhaba. Wazan nombor 2. Okay. Istarhaba. Wazan nombor 9. Kita dah kenal wazan alhamdulillah. Dari segi maknanya, maknanya berubahlah. Rahiba maknanya seram, takut. Arhaba menakut-nakutkan. Istarhaba mengundang rasa takut. Maksudnya rasa takut tu panggil. Istarhaba. Rahib. Dulu sebelum Islam tu dia ada satu istilah rahib, orang yang ahli ibadat dengan rahib. Takut Tuhan apa? Insya-Allah. Itu yang rahib tu. Okey baik. Itu contoh ya, contoh lain. Contoh lain supaya kita nampak makna, perbezaan makna tu. Ambil contoh lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh bagi tumpuan kepada yang ada 3 level atau 4 level ni ya, sebab 4 dan 3 ni ini adalah perkataan yang amat kerap digunakan dalam Quran Karim. Baik, cuba tengok yang ni pula ni. Sabaqa ni. Sabaqa wazan nombor 1. Sabaqa wazan nombor 4. Istabaqa 9. wazan nombor 9. Bukan nombor 9 tu, bukan. Ini istabaqa nombor 5. Nombor 5. Dari segi maknanya, 1 mendahului, yang kedua, yang keempat saling berlomba. Lepas tu yang kelima berlomba pula. Itu makna itu. So dalam Quran digunakan semua. Dalam Quran. Ya, insya-Allah. Contoh lagi kalau nak guna tengok ya perkataan sabaha. Tengok tu. Sabaha. Maksudnya berenang. Berenang wazan 1, berenang ataupun terapung kan? Tu sabaha. Kalau pergi kepada wazan nombor 3, sabbaha. Maksudnya apa tu? Sabbaha. Mengucapkan tasbih. Jadi tidak ada satu kaitan kita katakan wazan 1 sabaha berenang. Nombor 3 sabbaha ucap tasbih pula. Jadi dia tidak ada satu yang boleh kita tetapkan dia punya berubah dari sini dia akan beri makna macam ni. Dia tidak ada satu standard. Jadi nak tak nak kita kena deal setiap perkataan tu dengan setiap itulah dengan wazan dengan setiap perkataannya dia berbeza. Sabaha berenang, sabbaha ucap subhanallah. Itu beza dia. Kalau jumpa dalam Quran, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maknanya mengucap subhanallah. Kalau jumpa yang lain pula, contohnya kan kita belajar lagi fi'il mudhari' itu. Wa kullu fi falakin yasbahun. Sabahalah. Sabahanya lah. Maksudnya terapung ataupun berenang. Itulah masuk yang boleh kita bagi tahunya. Tapi soalan berkenaan dengan makna setiap wazan tu kita tak dapat nak zahirkan dia melainkan dengan cara kita melihat setiap perkataan tu. Kena dia satu baru ternampak ya perubahan makna tu. Cukup untuk malam ni insya-Allah Ya. Cukup untuk malam ni. Jadi bersedia tu insya-Allah minggu depan kita nak belajar minggu depan ya. Sebenarnya saya takut nak pindah ni sebab takut ada yang tertinggal, ada yang tak dapat lagi. Sebab kalau kita tak dapat nak tackle yang fi'il madhi ni ni 9 ni, dia kalau pergi ke mudhari' terus dia akan jadi keliru lah. Jadi kita nak betul-betul yang fi'il mudhari', fi'il madhi ni kita dapat betul wazan 9 insya-Allah. Dan kita lepas ni kita pindah pula kepada mudhari', macam mana berlakunya perpindahan ini dan apa maksud perpindahan tu kita akan belajar dalam minggu depan insya-Allah. Boleh insya-Allah ya? Bersedia insya-Allah ya? InsyaAllah. Boleh ya? InsyaAllah. Kita kena tanya semua ni takut. Sebab belajar bahasa Arab ni macam ni. Macam bahasa Quran ni. Kalau kita tertinggal satu pelajaran,
Bila kita datang tu pelajaran baru, kita tak ikut yang sebelum ni, dia akan jadi loss lah. Loss lelah tu teruk balik. Itu puncanya. Sebab dia tak faham yang sebelum ni. Dia mesti ada satu kesinambungan. Kalau tak ada tu dia teruk putus. Baik, insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi. Jadi Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi insya-Allah. Syukran jazilan.